yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Amri Hussein. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk Sama-sama. bersama kita pada hari ini. Pertamanya kita ucapkan Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala pendengar sekalian. Pada kali ini dalam siri tazkirah yang kita sering jalankan pada setiap bulan sekali ini. Kali ini adalah merupakan giliran Jabatan Kejuruteraan Awam FKAB, dan bagi pihak Jabatan Kejuruteraan Awam sangat mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua sekali warga staf Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM, dan juga mungkin kalau ada rakan-rakan kita yang daripada luar FKAB yang turut bersama. Jadi kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana sudi untuk berada di dalam ruangan sesi tazkirah bulanan yang dijalankan oleh Fakulti Kejuruteraan Alam Bina UKM ini. Dan pastinya kali ini adalah merupakan giliran Jabatan Kejuruteraan Awam. InsyaAllah kita akan cuba berikan yang terbaik, dan pada kali ini kita bawakan seorang lagi ustaz selebriti juga ni, yang ada banyak pengalaman di TV-TV yang ada di negara kita, berkongsi ilmu dengan seluruh masyarakat, dan juga terutama sekali beliau ni terkenal dalam selain daripada TV Al-Hijrah, TV3, TV1, beliau juga terkenal dalam Didik TV ya Ustaz ya? Ya, insyaAllah. Didik TV dengan anak-anak pelajar, khusus untuk pelajar-pelajar yang menduduki sijil pendidikan Malaysia. Betul Ustaz ya? Betul. Baik. Baiklah para hadirin sekalian, hari ini tajuk yang kita utarakan ataupun utamakan ini adalah sebagaimana yang telah kita nyatakan, iaitu Allah sayang dan naungi ya mereka. Siapakah itu? 7 golongan yang istimewa yang Allah berikan kelebihan ini. Jadi mungkin itulah yang kita mahukan, itu yang kita inginkan, supaya kita juga berada di kalangan 7 orang tersebut. Baiklah, sebelum kita mulakan sesi pagi ini, saya mewakili yang berbahagia Profesor Dr. Rozila Hamid, pengerusi Jabatan Kejuruteraan Awam, sebagai alu-aluan kepada kita semua. Beliau mengucapkan salam buat kita semua yang ada pada hari ini, dan beliau mendoakan semoga sesi tazkirah hari ini memberikan 1000 manfaat yang cukup baik dan sempurna buat kita semua yang ada dalam ruangan ini. Dan insya-Allah semoga manfaat ini dapat mengalir dalam diri kita, mengalir juga kepada keluarga kita, kepada rakan-rakan kita, sahabat handai, walaupun di mana saja berada, sekiranya kita berkongsi lagi ilmu yang bakal diturunkan oleh yang berbahagia Ustaz Amri. Jadi berkenaan sedikitlah dengan Ustaz Amri kita ni, sebagaimana saya katakan tadilah, Muhammad Amri bin Muhammad Hussein, itu nama penuh yang berbahagia Ustaz Amri kita. Sekarang ini masih lagi bertugas Ustaz ya di SMK Bandar Rincing. Bandar Rincing Semenyih ya. Ya, betul. Okay. Beliau banyak menyumbang sebagai penyampai sumber didik TV SPM, okey, dan juga merupakan panel penilai buku teks Dewan Bahasa dan Pustaka. Panel DSKP. DSKP ni apa Ustaz? Iaitu dokumen standard itu untuk pendidikan sukatan. Wah, ini dokumen standard untuk pendidikan betul. Khusus untuk, kalau Ustaz, bidang Ustaz ni dalam pendidikan Islam. Ya, betul, pendidikan Islam. Ya, khusus pendidikan Islam. Khusus untuk pendidikan Islam. Ya. Beliau juga merupakan panel modul Gemilang Selangor JU ni juri apa? Bukan, jurulatih utama. Jurulatih utama negeri Selangor Okey, baik. Slot pemudasyara yang sering dilaksanakan oleh Ustaz lah seperti di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, JPN Putrajaya, Pahang, Dulangat, Jasing, Melaka, ya. Genius UKM pun pernah terlibat ya. Ya, betul. Ustaz ya. Ya, betul. Okey. Mas Aberdeen, sekolah Aberdeen ni sekolah international school Ya, betul. International school swasta di saya berjaya. Terlampau banyak pengalaman yang ada pada Ustaz. Dan beliau sering kali keluar sebagai pemudasyara amali haji dalam Cilik, amali haji Cilik, budak-budak ni kan? Ya, betul. Hulu Langat, daerah Hulu Langat.
Beliau pernah juga bersama TV1 dalam slot laman haji. Ya, Okey. betul. TV Al-Hijrah dalam slot laman haji juga. TV3 juga dalam slot laman haji. Beliau ni pakar juga bidang dalam urusan haji, boleh tanya Ustaz Amri ni. Mhm. Dan juga penyampai sumber didik TV Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah hadirin sekalian, itulah sedikit pengalaman yang ada pada Ustaz Amri. Kalau tuan-tuan perempuan sekalian ingin melihat juga dari segi kuliah-kuliah yang sering disampaikan oleh Ustaz, jangan lupa anda klik saja nama Ustaz Amri Hussein dalam YouTube. Banyak edisi-edisi berkenaan dengan kuliah subuh, maghrib dan sebagainya yang disampaikan oleh Ustaz Amri. InsyaAllah jadi Ustaz Amri ni Ustaz selebriti juga ya. Tuan-tuan perempuan boleh lihat saja dalam YouTube untuk melihat kuliah-kuliah yang disampaikan oleh beliau. Baiklah hadirin sekalian, kita teruskan sahaja. Kita ingin melihat 7 golongan tersebut, siapakah dia yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz Amri untuk teruskan sesi ini. Terima kasih pada sahabat saya Muhammad Fadli. Ni sahabat saya ni di Bandar Rencing, dia memang terkenal lah. Dan saya paling seronok apabila anak saya konvo FKB juga di UKM. Dia yang sebut nama anak saya pada hari tersebut juga, graduasi tersebut. InsyaAllah, terima kasih. Mudah-mudahan Allah panjangkan pahala dan juga keberkatan kepada semualah, termasuk kita yang ada dalam, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebab saya Fadli, dipanggil Fadli, sini panggil Abeli. Fadli memang sahabat baiklah insyaAllah di semuanya ini. Dan juga rakan-rakan yang ada dalam ni, termasuk jika adalah wakil daripada Profesor Madia ataupun yang berkaitan, dan juga sahabat-sahabat pendengar ataupun pelayar, apa dia panggil, pelayar media sosial pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Pertama sekali tuan-tuan, perempuan dan sahabat-sahabat semua, yang pertama sekali kita ni hidup di atas dunia ini, Allah, Nabi dah pesan dah, Nabi dah beritahu dah, kita ni umur kita ni 60, 70 tu dah kira bonus dah, 70, 80 bonus. Tapi 60 hingga 70 ni antara umur kita yang memang dah kita kena bersedialah untuk menghadapi kematian. Untuk menghadapi kematian itu ya tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, kita ni kena jadi insan yang terbaik, umat yang terbaik. Sebagaimana disebut ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita ni dijadikan, ataupun manusia ini dijadikan di atas muka bumi ini, tujuannya untuk memakmurkan bumi dan untuk kita melaksanakan kebaikan, dan juga kita larang atau mencegah melakukan kejahatan, tuan-tuan. Ya, sahabat-sahabat semua yang ada dalam GM ataupun pada Zoom pada pagi ini, tuan-tuan. Jadi apabila kita nak menghadapi Allah, nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tentu sudah pertama sekali selepas kita masuk alam yang kedua, kita alam barzakh, sudah tentu kita akan dibangkitkan di akhirat kelak, di padang mahsyar kelak, yang mana apabila kita dibangkitkan di padang mahsyar kelak, kita elakkan diri kita ni daripada seorang yang muflis, tuan-tuan. Ya, perempuan semua. Elakkan kita daripada seorang muflis, dan elakkan kita ni tak mendapat naungan Allah di akhirat kelak. Apa yang dikatakan naungan Allah Subhanahu Wa Taala ini? Yang disebut naungan itu sebenarnya dia kata yang ditafsirkan naungan ataupun yang disyarah hadis ini, iaitu daripada arash Allah, arash Tuhannya, yang mana kalaulah bandingan secara akal kita lah, kalau atas muka bumi ni, kalau kita bawa kereta, kita jalan tengah panas, sudah pasti kita akan cari di mana teduhan, di mana naungan yang boleh kita bergantung ataupun yang boleh kita duduk di bawahnya. Teduhan.
Naungan yang disebut juga ni ialah ditafsirkan sebagai kinayahnya adalah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, tuan-tuan, perempuan semua. Lindungan Allah, kalau kita tak mendapat lindungan Allah di padang mahsyar kelak, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan, perempuan, untuk mendapat naungan Allah itu, untuk mendapat pelindungan Allah itu, Allah dah pesan, Nabi dah pesan kepada kita, tuan-tuan perempuan, bahawa Nabi berpesan, berbuat baiklah kamu apabila kamu berada di atas muka, jauhilah daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan iman, boleh merosakkan diri, boleh merosakkan keluarga kita, tuan-tuan. Ya, kita kena bawa bekalan ke akhirat untuk kita mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana satu hadis Nabi menyebut, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Nabi kata, jadilah kamu di atas muka bumi ini untuk kita bawa, untuk kita jadikan kita ni sebagai seorang perantau ataupun kita jadikan sebagai seorang pengembara. Anggaplah kita ni sebagai pengembara, nak mengembara di atas, nak mengembara daripada bumi ini, nak mengembara ke akhirat. Sudah tentu bekalan yang kita perlu bawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah bekalan-bekalan yang baik, bekalan-bekalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pada satu hadis yang topik ataupun perkara pokok yang kita nak bincangkan, yang kita nak sampaikan kepada tuan-tuan, sebenarnya khusus untuk ingatan kepada diri saya, tuan-tuan, ingatan kepada sahabat-sahabat semua, supaya kita ni dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapat rahmat Allah apabila kita berhadap Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Sebagai hadis yang disebut sebagai pokok tunjangnya ataupun sebagai asasnya dalam perbahasan dan perbincangan kita ini ialah satu hadis yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis ini, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yawma la zilla illa zillu. الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Jadi itu adalah asasnya ataupun sebagai tunjang untuk kita berbincangan bagaimana Nabi menyebut bahawa 7 golongan ini, 7 golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat kelak. Naungan itu apa, tuan-tuan? Naungan itu ialah orang yang mendapat pelindungan Allah di padang mahsyar kelak apabila kita berjumpa dengan Allah, apabila kita dibangkitkan di akhirat nanti, tuan-tuan. Jadi pertama, Nabi menyebut, qala Rasulullah sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala fi zilli, mendapat naungan Allah itu yauma la zilla illa zillu, pada hari tersebut, bahawa pada hari yang dibangkitkan nanti tidak ada yang mendapat, tidak ada yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada naungan pada hari tersebut, pada hari kebangkitan itu, pada hari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari tiada naungan. Ya, Nabi dah beritahu dah, tak ada naungan melainkan siapa? Kepada 7 golongan ini. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita ni termasuk dalam 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut bahawa yang pertamanya siapa? Dalam hadis yang dibacakan tadi, antara orang yang pertama yang disebut ini, maksudnya pertama daripada 7 itu disebut dalam hadis ini, iaitu Al-Imamul Adil. Sekarang ni, tuan-tuan, perempuan,
Berebut-rebut manusia ni, tak kiralah di peringkat mana sekalipun, berebut-rebut manusia nak jadi pemimpin, nak jadi pemimpin. Ya, kita lihat kalau kepimpinan sebelum ini Khulafa Ar-Rashidin yang mempunyai seramai 4 orang yang khalifah yang ada pada kerajaan Umayyah, khalifah yang ada pada kerajaan Abbasiyah, khalifah yang ada pada kerajaan Uthmaniyah. Semuanya itu adalah kepimpinan yang mana Allah akan persoalkan di akhirat kelak. Tak kira di peringkat mana kepimpinan itu. Yang disebut yang pertama tadi, Nabi menyebut Al-Imamul Adil. Kamu jadi pemimpin. Di peringkat mana sekalipun, peringkat daerah, peringkat negara, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat dunia sekalipun, Allah akan persoalkan, Allah akan tanyakan kepimpinan kamu. Jadi Allah dah sebut, Nabi dah sebut dalam hadis ini bahawa orang yang mendapat naungan Allah yang pertama itu adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang mana keadilan yang diletakkan. Apa maksud keadilan itu? Keadilan itu meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, tuan-tuan. Adil. Letakkan pada sesuatu tempatnya. Orang miskin dapat macam mana, orang sederhana dapat macam mana, orang kaya dapat macam mana. Adil dari segi agihan dan pemerintahan. Ini yang disebutkan sebagai pemimpin yang adil, tuan-tuan. Ya, pemimpin ini termasuklah pemimpin negara, pemimpin presiden, governor, ketua daerah, ketua pejabat, penghulu, ketua kampung, ketua rumah tangga, ketua pelajar, ketua, semua ketua-ketua itu disebut sebagai pemimpin. Apa tanggungjawabnya? Tanggungjawabnya ialah berlaku adil kepada orang yang dipimpin di bawahnya. Tak kira apa peringkat sekalipun. Ya, peringkat keluarga adil. Meletakkan sesuatu di tempatnya. Kalau anak kita ada 7, ya, adilnya maksudnya bukan kita kata memberi itu sama rata semua ataupun kasih sayang ni sama rata semua. Untuk dapatkan keadilan, kasih sayang rata semua, Nabi pun dah pesan tak akan mampu seseorang itu untuk berlaku adil sama banyak dari segi kasih sayang. Ada juga antara ke-7 anak kita ni ada yang lebih sikit. Ada yang kita kasih dia kurang sikit, berbeza-beza. Tapi kita jangan tunjuk, tuan-tuan. Ya, kita sebagai ketua keluarga, bapa ke mak ke ataupun datuk ke, jangan tunjuk bahawa kita ni rasa sayang lebih kepada anak 1, anak 2, anak nombor 3. Jangan, tuan-tuan. Ya, walaupun disebut. Itu sebab adilnya, adilnya seseorang itu, adilnya maksudnya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sama juga dari segi kepimpinan dalam peringkat kepimpinan peringkat negara, peringkat mana-mana lah, peringkat dunia sekalipun, mesti meletakkan adil itu kepada semua rakyat yang di bawahnya ataupun semua orang yang berada di bawah kepimpinannya. Tak kira lah sebagai dekan ke, ketua dekan, profesor ke, atau kita sebagai pensyarah ke, kita sebagai ketua dalam organisasi ke, kita kena letakkan keadilan itu. Ini sebab Nabi menyebut bahawa Al-Imamul Adil, orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Jadi saya pesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan, perempuan yang ada di dalam ini dan di seluruhnya kita kena letakkan keadilan apabila kita dilantik sebagai seorang pemimpin, sama ada kita mohon kepimpinan itu ataupun kita dilantik oleh orang lain ataupun melalui apa-apa sekalipun, kita pemimpin, kita kena letakkan itu adalah kita kena memimpin dengan adil. Adil dari segi pemerintahan kita ataupun kepimpinan kita. Ya, seorang pemimpin perlu bertindak adil sehingga semua orang yang dipimpinnya itu boleh merasakan perkhidmatan yang maksimum dan menegakkan peruntukan undang-undang yang sebenar. Itu disebut sebagai pemimpin yang adil. Yang pertama tadi Al-Imamul Adil. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, iaitu yang pertamanya Al-Imamul Adil, yang kedua wasyabun nasha'a fi ibadati Rabbi. Disebut yang kedua. Yang pertama tadi pemimpin yang adil, yang keduanya pemuda yang membesar dalam ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda disebut dalam hadis ini pemuda.
Kalau kita pergi mana-mana lah, masjid ke, surau ke, mana-mana pusat ibadah, yang ada di surau tu tuan-tuan, yang ada di surau, di masjid tu, yang peringkatnya dah, kita kata dah nak pencen dah, 70, 80, 60. Tengok anak muda, ada, tapi tak ramai tuan-tuan. Ada, tapi tak ramai anak-anak muda. Hadis ini menyebut bahawa syabun, pemuda itu, ataupun orang muda itu, masa muda inilah, kalau kita pun pernah muda dulu, ya. Mungkin saudara Fadli ni muda lagi lah, kalangan orang muda lagi kan. Kita ni peringkat orang-orang dah peringkat atasan, dah dewasa. Saya pun dah 54 dah tahun ni tuan-tuan, 54 dah tahun, dan nak masuk peringkat dewasa, peringkat tua dah. Dah golongan nak pencen ni. Jadi orang muda, masa kita muda ni, kita kuat, tenaga kita kuat, dan nafsu syahwat kita pun kuat tuan-tuan. Umur 25, 26 ni, umur 40 pun nafsu masih lagi, syahwat dia memang kuat tuan-tuan. Jadi itu sebab Nabi sebut bahawa orang muda ni disebut pemuda yang membesar dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan nafsu syahwat dia tinggi tuan-tuan. Dalam nafsu macam-macam lah, nafsu nak kereta, nak iPhone, nak segala-galanya dalam tinggi tu, dalam masa sama orang muda ini taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam keadaan memuncak itu, ya, hanya pemuda yang mampu mengisi hari-harinya dengan ibadah sahajalah yang disebut ini terselamat di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, dan mereka ini mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana seorang pemuda yang disebut dalam satu ayat surah Al-Kahfi, pemuda Kahfi, ya, yang mana mereka ini lari apabila mereka berpegang kepada akidah yang benar, apabila mereka diancam, mereka lari sehingga mereka tidur dalam satu gua, daripada gua Kahfi itu tidur sampai Allah tidurkan mereka ini 300 tahun. Tuan-tuan, 300 tahun tidur. Jadi tidak hairanlah, ya. Jadi kita kena letakkan keyakinan kita bahawa kita ini suatu masa kita yakin bahawa kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pemuda Kahfi itu, seramai ada yang ayat menyebut bahawa 2 orang bersama seekor anjing, 3 bersama anjing, 4 anjing, 5 anjing, 6 anjing, 7 bersama dengan seekor anjing. Allah tak pandang nombor angka itu tuan-tuan. Tak tengok, kita jangan pentingkan nombor, angka. Sebagaimana dalam tafsir itu, Allah tak pandang pada angka tersebut. Allah pandang kepada keseluruhan ayat itu memberi manfaat dan faedah kepada kita. 300 tahun dalam ayat menyebut dalam surah Al-Kahfi itu, mereka itu tinggal dalam gua Kahfi itu selama 300 tahun. Kalau ikut kalender Masihi lah. Ya, kalau ikut kalender Hijri, itu sebab masa tu pun Allah dah agama pun dah iktiraf. Ada kalender Masihi, ada kalender Hijri. Kalau kalender Hijri disebut dalam ayat itu 309 tahun. Bermakna 300 tahun kalender Masihi, 309 tahun kalender Hijri. Selama itu mereka berada dalam itu, tidur dalam gua itu, dan Allah bangunkan mereka bangkit dalam gua Kahfi, daripada gua Kahfi tadi. Jadi nak gambarkan kepada kita bahawa kita kena yakin bahawa satu masa Allah akan bangkitkan kita di padang mahsyar kelak, dan kita doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberi naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar kelak, tuan-tuan. Ya, itu sedikit kisah tentang pemuda yang berada antara yang kisah Al-Kahfi tadi. Apabila mereka sudah seorang tu bangun, aku lapar, aku nak pergi beli makanan. Apabila nak beli makanan, mata wang tu dah berbeza dah, berubah. Dah pesan dah dengan kawan tu, kau keluar nanti, kau jangan beritahu siapa-siapa yang kita berada dalam. Sebab masa tu mereka lari tu kerana mereka berpegang kepada akidah Allah. Mereka pergi tu, dah pesan dah, jangan cakap apa-apa, kau keluar tadi, kau keluar nanti. Mulut manusia ni tuan-tuan, dia keluar, dia cakap juga tuan-tuan. Cakap juga bahawa mereka ni berada di situ, maka raja pada masa itu percayalah. Tengok keadaan mereka itu. Dalam ayat itu menyebut,
Ya, dalam ayat surah Al-Kahfi itu menyebut bahawa apabila raja itu datang, ya, raja sultan pada masa itu datang, ada mengatakan mufassirin menyebut bahawa mereka itu selepas itu mereka meninggal, ya, dalam gua tersebut. Jadi nak gambarkan bahawa mereka ni pemuda ini, pemuda ini mereka berada dalam keadaan yang berpegang kepada akidah Allah. Allah nak sebut bahawa pemuda-pemuda ini yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar kelak. Ya, tuan-tuan. Kita lihat lagi, ya. Kita tengok lagi pada hadis yang saya bacakan tadi, iaitu selepas pada disebut yang kedua tadi, Al-Imamul Adil, yang keduanya wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Di antara yang ketiganya, Nabi menyebut bahawa orang-orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam hadis ini mu'allaqun, warrajulu, lelaki, ya, lelaki, warrajulu, lelaki ini yang hatinya melekat pada masjid, terlekat, teringat-ingat, terbayang-bayang. Kalau tak pergi masjid, seolah-olah bahawa tak senang dia, tak selesa dia. Mu'allaqun fil masajid, bukan pergi lawatan dah, maksudnya pergi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terikat-ikat, teringat-ingat. Itu sebab di awal tadi saya sebut bahawa yang ada di masjid ni warrajulu, orang-orang yang bukan pemuda, wasyabun, dia disebut bukan pemuda, lelaki. Hadis ni juga syarah, kalau kita nak syarah hadis ni, lelaki ini biasanya mereka ini umur 40-50 tahun, insaf dah, ya, insya-Allah, mudah-mudahan diberi keinsafan yang berpanjangan lah. Tapi masih ada lagi kan, warrajulu, ataupun orang-orang tua, orang-orang dewasa ni yang masih lagi ada berdangdut, tak kisahlah berdangdut kau semua, tapi yang melalaikan, melakukan perkara yang melalaikan, masih lagi ke kelab-kelab malam, masih lagi ke pesta-pesta yang memabukkan, yang boleh merosakkan akhlak, masih ada lagi, ya, masih ada lagi. Jadi kita doakanlah supaya diri kita ni, tuan-tuan, doa diri kita ni supaya kita ni terhindar daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan. Ya, saya tak kata persembahan itu semuanya tak boleh, tak kata begitu. Tapi antara yang boleh merosakkan akhlak kita, boleh merosakkan iman kita, kita jauhi, tuan-tuan. Ya, kita jauhi semua itu. Dan jadi seterusnya yang disebut, warrajulu tadi disebut warrajulu qalbuhu mu'allaq fil masajid, terikat dengan masjid. Lelaki apabila berada di masjid tu macam nak pergi je masjid, nak pergi je, teringat bangun subuh nak pergi, masuk waktu subuh nak pergi ke masjid, terikat dengan masjid. Itu antara golongan yang disebut oleh Nabi bahawa mereka ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar kelak. Kemudian disebut yang ketiganya dan seterusnya disebut yang keempatnya warrajulu qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang ini orang yang terikat dengan masjid, antaranya mendapat naungan Allah itu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat, artinya terikat dengan masjid. Yang keseterusnya, tuan-tuan, kita lihat hadis Nabi ini menyebut bahawa warrajulani, dua orang lelaki, tahabba fillah, berkasih sayang kerana Allah, ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Siapa ni? Antara orang-orang ataupun antara golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat kelak. Yang kelima disebut dalam hadis ini, seorang lelaki, bukan seorang, dua orang, warajulun seorang lelaki, warajulani, dua orang yang saling mencintai antara satu sama lain, cinta, tapi cinta kerana apa? Cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut dalam hadis fillah, warajulani tahabba fillah, cinta, berkasih sayang
kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana tempat yang kita sangat suka berkasih sayang, sudah tentunya suka berkasih sayang ini adalah di masjid, di surau, di mana-mana sahajalah, asalkan kita tu bersahabat dengan mereka ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila disebut ni warajula ni, dua orang yang saling mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ijtama'a disebut, ijtama'a alai, ya, berjumpa kerana Allah, wa tafarraqa alai, dan mereka ini berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sahabat ataupun orang yang kita kasih, orang yang kita cinta, orang yang kita percaya, sahabat ni, saya nak rujuk pada sahabat ni, tuan, sahabat. Bila masa kita ni, bila masa kita anggap ni sebagai sahabat ni, kira rapat, kawan dia, beza je. Sahabat, kita bersahabat, berkawan, kita nak tahu, ya, sahabat kita ni, dia ni rasa kasih ke, rasa cinta ke, ataupun dia bersahabat ni kerana Allah. Kita tengok pada masa kita sakit ataupun kita ada masalah sikit, kan? Kita sakit, kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila sahabat-sahabat di sekeliling kita ni lari maksudnya lari daripada kita, itu bukanlah di sahabat yang disebut dalam hadis ini, ya. Bukan sahabat yang dikatakan tahabba fillah, sahabat yang berkasih sayang ini bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tuan-tuan, apabila kita berada di wad, apabila kita berada sakit, tenang, siapa yang bersama-sama kita ataupun siapa yang mendoakan kita, tuan-tuan, ya. Kisah saya sendiri, dulu saya pernah kena ujian berada dalam wad. Okay. Saya balik rumah hari ke-8, 9, tuan-tuan. Saya balik ke rumah, masa tu memang tak boleh melawat lah. Di hospital memang tak boleh melawat, tuan-tuan. Balik rumah, pergilah nak pergi surau lah, pergi surau. Kebetulan pada dah masa lama, sebulan ke 2 bulan lebih je, saya pergilah kuliah di Surau An-Nur tu. Surau An-Nur Taman Pelangi, saya sebut lah. Surau An-Nur Taman Pelangi sebenarnya. Habis semua, 25, Ustaz, seorang jemaah. Ustaz, sebenarnya kami dulu, masa Ustaz duk buat dulu, kami buat 3 malam berturut-turut buat solat hajat untuk Allah memudahkan urusan Ustaz. Allahumma ya Allah, saya pun tak tahu, tuan-tuan. Saya pun tak tahu bahawa mereka itu berdoa untuk saya, mendoakan saya. Inilah kasih sayang yang disebut sebagai kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebulan 2 bulan baru kita tahu bahawa mereka ini mendoakan kita, tuan-tuan. Ya, doa yang baik-baik, doa yang suci, tulus dan ikhlas ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin asbab daripada itu Allah makbulkan doa, Allah memberi kesihatan, ya, tuan-tuan. Kalau ikut dulu, tuan-tuan, kalau sakit kita ni keluar daripada rumah ni, beritahu dah rumah semua, okey, abang pergi ni tak tahulah balik ke tidak. Ambulans datang ambil, tuan-tuan, dekat rumah. Datang ambil ke rumah, pergi ni tak tahu balik ke tidak ni. Ya Allah, tuan-tuan, doa. Dan seorang lagi, tuan-tuan, ya. Ni mungkin saudara Fadli pun kenal, ya, seorang yang OKU, orang kurang upaya ataupun kelainan upaya di Masjid Padang Rincing, tuan-tuan. Sepanjang saya sakit, tuan-tuan, sepanjang saya berada di ward itu, setiap hari seorang OKU, nama dia Iskandar. Fadli pun, Mamak Fadli pun kenal dengan Iskandar. Tiap pagi, tuan-tuan, tiap pagi dia tak boleh nak menulis, dia hanya boleh voice, dia panggil voice suara, kan, dia hantar suara tu. Ustaz, dia kata, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, mudah-mudahan Ustaz sihat. Gitulah, tiap hari dia hantar dalam mesej. Ya Allah, tuan, doa daripada seorang yang orang kurang upaya. Inilah yang disebut bahawa bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang dikatakan beza antara sahabat dengan kawan. Mungkinlah kawan kita ramai, kawan di sekeliling kita ni ramai, kawan kita. Ada kawan sekolah, ada kawan. Kalau tengok pada WhatsApp reunion tu,
Penuh tuan-tuan Ada yang sekolah rendah, sekolah menengah, di mata perguruan, di universiti, di taman, semua. Kalau kira dalam 20 grup, lebih kurang lah. Ada grup masjid satu, masjid dua, surau satu, surau dua, macam-macam keluarga. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak grup kita ini, yang mana grup yang boleh dikata sebagai tahabba fillah, jadi persahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun boleh nilai dan boleh pilih sendiri mana yang kita dianggap sebagai sahabat yang paling rapat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut bahawa tingkatan hubungan keimanan tertinggi ini adalah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Bila dua orang saling mencintai kerana masing-masing selalu menjaga kecintaan yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dalam rangka mengingati Allah dan berpisah dengan tetap dalam zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kedua-duanya ini akan selamat di akhirat dan akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Jadi kita kena letakkan ataupun kita kena ambil ibrah, iktibar daripada apa yang telah disebutkan. Seramai dah berapa tadi? Seramai dah 5 orang, 5 situasi, 5 keadaan orang-orang ataupun golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Tuan-tuan, yang keempat tadi, 2 orang lelaki yang mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam hadis ini, disambung hadisnya apa dia? Hadis ini menyebut warajulun talabat humra'atun. Disebut dzatu mansib wa jamal. Faqal inni akhafullah. Disebut dalam hadis ini, iaitu seorang lelaki, kita ni lelaki, teman-teman, kita lelaki, dan ada juga perempuan mungkin ada dalam kita ni lelaki ni diajak untuk melakukan zina, diajak untuk melakukan maksiat. Dalam hadis menyebut, hadis ini menyebut bahawa apabila seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang kaya dan cantik. Hadis. Orang yang kaya, cantik, seksi lagi, tetapi lelaki ni kata apa? Lelaki ni kata, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tahap tu, Nabi menyebut bahawa orang lelaki yang diajak berzina, orang kaya lagi, cantik lagi, seksi lagi, berpengaruh, bermacam-macam ni dia ajak, mai kita berzina. Tapi lelaki ni sebut apa? Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takutkan Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang macam ni, tuan-tuan. Jadi orang yang apabila orang ajak buat maksiat, orang ajak pergi ke sana ke tempat hiburan, mana-mana yang boleh melalaikan, boleh merosakkan akhlak, merosakkan akidah kita, kita sebut inni akhafullah, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang sebegini supaya pada di hari akhirat kelak, pada mahsyar kelak, kita ini diberi naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Hadis ini lagi menyebut inni akhafullah, aku takutkan Allah. Yang kelimanya, yang keenamnya, tuan-tuan, hadis ini disambung dengan apa dia? Nabi menyambungnya, warajulun tasaddaqa akhfa. Seorang lelaki yang bersedekah, memberi derma, membantu orang lain dalam apa-apa aspek, sedekah ke, nasihat ke, semua ke. Nabi menyebut apa? Nabi menyebut hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Nabi menyebut orang yang bersedekah, lelaki yang bersedekah secara sembunyi. Tak tahu pun. Dia sembunyi-sembunyi, orang lain tak tahu, orang lain tak nampak pun. Dia kalau kita sebut boleh tak? Ni aku sedekah ni, insya-Allah ikhlas.
Belum tentu lagi tuan-tuan. Bersedekah, kalau kita sebut saya ikhlas nak bantu awak, saya ikhlas nak tolong awak, belum tentu lagi tuan-tuan. Ya. Yang disebut ni dalam hadis ni, orang yang bersedekah secara sembunyi sehingga tangan kanan yang dia bersedekah tadi, tangan kiri dia tak tahu tuan-tuan. Ya, tangan kanan bersedekah, tangan kiri dia tak tahu bahawa tangan kanan itu bersedekah. Ini hebatnya. Hebatnya Nabi menyebut bahawa orang yang bersedekah ni, orang yang bersedekah ni adalah ikhlas kerana Allah dan sembunyikan sedekah dia itu daripada pengetahuan orang lain. Ya. Kalau sekarang ni kalau kita nak sedekah secara sembunyi, kalau orang tak nampak, mudah je. Transfer je kan. Dalam akaun surau masjid pun ada. Nak bantu orang. Nak bantu orang. Disebut juga ada bahawa kita bersedekah ni boleh juga dalam keadaan tak sembunyi pun tak apa. Boleh begini. Dengan tujuannya, katalah kita bantu seorang yang lain. Bantu orang ini, bantu orang itu, bantu kemiskinan mereka, bantu beli beras kepada mereka. Kita tunjukkan supaya apa? Dengan niat bahawa dengan cara itu, kita boleh memberi pengajaran kepada orang lain, memberi semangat kepada orang lain untuk sama-sama bersedekah, sama-sama membantu, sama-sama memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Boleh juga tuan-tuan. Tapi kalau boleh sembunyi, disebut dalam hadis, kalau kita bersedekah itu secara sembunyi, orang lain tak tahu pun, orang lain tak nampak pun sedekah kita. Inilah yang digambarkan bahawa dalam hadis ini, Nabi menyebut bahawa kita bersedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Kalaulah kita bersedekah, orang di sekeliling tak tahu pun kita bersedekah. Ya, bersedekah tak dapat mana-manalah. Ya, kita yakin dalam negara kita ni ada ramai penginfak, ya, penginfak, penderma, penyumbang. Yang kita lihat dalam masjid di Kesuman tu 2 juta, 1 juta. Itu rezeki, rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati orang yang menderma, orang yang menyumbang. Ya, tak kisahlah dia nak menguar-uarkan sedekahnya. Kita mana tahu? Mungkin apabila dia dah bersedekah 1 juta, 2 juta, memberi pengajaran ataupun memberi motivasi kepada yang lain untuk turut sama bersedekah. Ya, niat ikhlas, antara ikhlas dengan tidak ikhlas itu, dia bergantung kepada hati dia, bergantung kepada diri dia, sama ada dia, iaitu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia biasa ni, kita tak boleh menilai ikhlas ke tak tu. Yang ni ikhlas ke tak ni. Kita tak boleh menilai tuan-tuan. Yang boleh menilai hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia ikhlas ataupun tidak ikhlas dalam dia menyumbang itu tadi. Itu sebab tuan-tuan disebutkan di awal tadi bahawa apabila kita nak bertemu Allah ni, kita kena bawa amalan-amalan kita, bekalan-bekalan kita. Inilah antaranya tuan-tuan. Antaranya inilah yang kita nak bawa, ya, nak bawa bekalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekahnya tidak semestinya dengan wang ringgit, harta, tanah, rumah, ya, sedekah. Kita bercakap, menyumbang tenaga, menyumbang suara, ya, menyumbang kita punya kepakaran kepada orang lain, itu juga dianggap sebagai sedekah, tuan-tuan. Sedekah. Yang paling penting, ya, saya bercakap ni tuan-tuan, yang paling penting, hati saya ni hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun saya sebut belum tentu lagi tuan-tuan. Itu hanya saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam sahabat saya Fali telefon mesej, Ustaz, boleh tak ni? Saya fikir, saya tengok jadual, tengok hari ni agak boleh lapang sikit. Sepatutnya memang tak dapat lah, kalau hari sekolah ni tak dapat lah. Saya pergilah mana-mana pun, saya akan ambil hari cuti, hari Sabtu ataupun hari selepas sekolah. Semalam saya memberi, sebenarnya kepakaran saya ni tuan-tuan, kepakaran untuk SPM, murid-murid calon-calon SPM di peringkat kebangsaan, di peringkat kebangsaan. Semalam di Polisen, balik Polisen, setiap petang lah, misalnya habis sekolah, petang Polisen, Seremban ataupun ke area Selangor ni lah.
Jadi kita nak lihat tadi bahawa, nak gambarkan bahawa sedekah tu bukan semata-mata duit RM1, sedekah kita menyumbangkan idea kita, kepakaran kita kepada orang lain dengan syarat niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Juga Allah pandang itu, juga Nabi menyebut itu, bahawa sedekah itu kerana Allah, dan kita insya-Allah, disebut insya-Allah akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Apa kerja sekalipun, tuan-tuan, berada dalam UKM, berada dalam mana-mana organisasi sekalipun, kerja kita juga dianggap sebagai sedekah sekiranya kita bekerja itu ikhlas niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan, tuan-tuan. Yang keenamnya, tuan-tuan, sedekah kita tadi, amal yang disertai dengan penuh keikhlasan adalah satu syarat diterimanya amal kebajikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keikhlasan adalah perkara yang sukar, dan oleh kerana itulah hanya orang-orang yang ikhlas saja yang tidak akan dipesongkan dan disesatkan oleh syaitan laknatullah, tuan-tuan. Orang yang ikhlas saja yang tidak dipesongkan. Hati kita ni berbolak-balik doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati kita ini tidak berbolak-balik hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Jadi, tuan-tuan, yang keenam tadi, bersedekah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, seterusnya, kita ada 7 tadi. 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang disebut yang ketujuhnya ialah seseorang yang berzikir kepada Allah dengan kesunyian sehingga menitis air mata, tuan-tuan. Air mata kita, air mata disebut meleleh air mata. Maksudnya ialah kerana ingatannya memusat betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berasa banyak dosa yang dilakukan, juga kerana ia amat rindu untuk segera bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua. Yang ketujuh ini nak mengalirkan air mata. Kalaulah masa bercinta dulu kita berpisah sekejap, rasa mengalir juga, tuan-tuan. Saya berpisah dengan isteri, saya pun dari Sabah dulu kan, baru-baru kahwin, dia balik nak melahirkan anak pertama, saya tak dapat balik pada masa tu. Jangan main, tuan-tuan. Mengalir air mata ini kerana makhluk, tuan-tuan. Mengalir kerana makhluk, bukan dikira sebenarnya. Mengalir air mata ni kerana takutkan Allah, fokus ataupun qasad terus, qasad betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mengalir air mata, dia berzikir kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, sampai mengalir air mata, subhanallah subhanallah subhanallah, meleleh air mata. Sampai tak tahap itu, tanya diri kita. Kita tak boleh tanya orang lain, tanya diri kita, sampai tak tahap itu. Kalau kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, sampai kita ni mengalir air mata kita ni, tuan-tuan. Yang mana ketika seseorang tidak leka dan terlepas daripada zikir, sama ada di waktu siang maupun malam hari, maka ia seolah-olah makhluk hidup yang sentiasa boleh bernafas bebas mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menitis air mata. Ini adalah sesuatu yang dari jiwa kita, tuan-tuan, daripada hati kita. Bukan senang, tuan-tuan. Kita nak sebut ni bukan senang untuk menitiskan air mata, mengalir air mata itu kerana berzikir, kerana mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebut sebagaimana ciri-ciri orang yang beriman. Ketika mendengar kalimah Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita menitis air mata kita. Ciri-ciri keimanan kita ni, tuan-tuan. Ciri-ciri keimanan. Inilah kita, kalau iman kita itu kuat, iman kita kuat, tebal dia punya i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, tuan-tuan. Doalah mudah-mudahan kita ni, hati ni kita lembut untuk boleh menitiskan air mata dengan berzikir ataupun mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan.
Begitulah tuan-tuan. Tujuh golongan orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, untuk kita berjaya dunia dan akhirat ni tuan-tuan, Allah menyebut dalam surah Al-Mu'minun disebut qad aflah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Allah sebut apa? Berjayalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman disebut orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mengerjakan solat itu dengan khusyuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bekalan-bekalan yang kita akan bawa nanti tuan-tuan. Kita nak bertemu Allah. Inilah doa-doa kita supaya kita dibangkitkan nanti. Kita di bawah naungan Allah. Allah menyebut alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang solatnya dengan khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Awal tadi saya sebut bahawa orang-orang yang meninggalkan perkara yang sia-sia, orang yang menyuruh kebaikan, orang yang mencegah kemungkaran, orang yang meninggalkan segala perkara yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'inun. Orang-orang yang mengeluarkan zakat tuan-tuan. Walladzina hum li furujihim hafizun. Siapa lagi? Orang-orang yang menjaga maruah mereka. Inilah orang-orang yang mendapat bekalan yang baik, orang-orang yang beribadat kepada Allah dengan berzikir kepada Allah. Inilah yang kita nak bawa, nak berjumpa dengan Allah di padang mahsyar kelak tuan-tuan. Jadi 7 golongan ini tuan-tuan, antaranya yang pertama ialah pemimpin yang adil tadi tuan-tuan. Pemimpin yang adil yang boleh melaksanakan tanggungjawab terhadap orang yang di bawah kepimpinannya tuan-tuan. Yang keduanya pemuda yang membesar dalam ketaatan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Dan yang ketiganya tuan-tuan, seorang yang hatinya terikat dengan masjid, hatinya memang terikat nak pergi masjid, rasa terikat dengan masjid itu. Yang keempatnya tuan-tuan, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala, berkumpul dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelimanya tuan-tuan, seorang lelaki yang diajak berzina tapi dia sebut apa? Dia sebut inni akhafullah. Sesungguhnya aku takutkan Allah tuan-tuan. Dan yang keenamnya ialah seorang yang bersedekah, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, yang mana apabila dia bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya dia tak tahu pun bahawa tangan kanan itu bersedekah, sembunyi-sembunyi tuan-tuan, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya yang terakhir tuan-tuan, orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesunyian sehingga menitis air mata tuan-tuan. Berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sehingga menitis air matanya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, untuk kesimpulan daripada perkara yang disebutkan tadi, jadilah kita ini tuan-tuan yang ada di atas muka bumi ini, tak kira apalah pekerjaan kita, sebagai kerani, sebagai profesor, sebagai dekan, sebagai mana-manalah sebagai yang berkaitan itu, maka kita buatlah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jujurlah dalam pekerjaan kita, jujurlah dalam tugasan kita, ikhlaskan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berada dalam masyarakat tuan-tuan, berada dalam masyarakat, berkasih sayanglah kita dengan orang-orang lain, orang-orang sahabat-sahabat kita yang lain, dengan murid-murid yang dengan jiran-jiran kita. Jadi bersahabatlah dengan mereka itu dengan baik supaya kita ini diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Ya, sekadar itu saja tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan. Ya, kita boleh buka soalan jika ada. Ya, nak sambung sikit. Kalau nak sambung sikit, boleh sikit lagi dah dalam 5-6 minit. Bahawa kita ni saya nak sebut bahawa dalam kepimpinan kita ni Nabi menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, kepimpinan yang disebut yang pertama tadi.
Ya, kita ni tuan-tuan akan ditanya di akhirat kelak. 5 orang, 5 kepimpinan yang dipertanggungjawabkan sebagai hadis yang saya sebutkan tadi. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yang pertamanya tuan-tuan, pemimpin. Yang kedua suami, yang ketiga isteri, yang ketiga wal khadim, pekerja itu tuan-tuan. Ya, pekerja itu kita kena bekerja dengan bersungguh-sungguh, bekerja niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Juga disebut dalam hadis itu golongan yang seterusnya itu golongan golongan anak ini. Anak-anak ni juga ada kepimpinan dia, ada dipertanggungjawabkan, ada dipersoalkan di akhirat kelak, tuan-tuan ya. Jadi 5 perkara ni, 5 kepimpinan ini ya. Kelima kepimpinan ini perlu menjalankan ataupun melaksanakan tugasan kepimpinan yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Sekadar saja itu saja tuan-tuan. Saya serahkan kembali kepada sahabat saya Muhammad Khalid, silakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Amri di atas satu perkongsian kupasan berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi kita harapkan semua ini dapat memberi manfaat yang cukup-cukup hebat, yang cukup-cukup baik dan sempurna buat kita semua, terutama sekali pada hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, yang cukup-cukup orang kata insya-Allah segala doa, segala permintaan, segala apa yang kita minta harap diizinkan oleh Allah SWT ya Ustaz kepada kita semua. Kita semua yang ada dalam ruangan ini dan juga kepada sahabat andai kita, rakan-rakan kita, kepada ibu ayah, kepada anak-anak kita, saudara mara kita dan semualah. Kita tak inginlah kalau boleh suatu hari nanti berada di mana kita minta, kalau boleh Allah izinkan kita semua ini berada di syurga Allah. Betul Ustaz Ya, itu betul. yang kita mahukan. Dan 7 golongan inilah kita harapkan kita insya-Allah berada. Kalau salah satu pun tak apa dah Ustaz Betul, kalau betul, tidak betul. semua salah satu pun tak apa dah. Kita harap kita ada. Jangan tak ada langsung. Jangan tak ada langsung yang bagaimana Ustaz telah nyatakan tadi. Okey, kita bukakan sedikit masa. Hanya dalam tempoh 2-3 minit saja. Okey, boleh, Kita buka ruang. Kalau ada tuan-tuan hadir sekalian ingin mendapatkan sedikit nasihat pada Ustaz ataupun pandangan daripada Al-Fadhil Ustaz Amri, silakan rakan-rakan jika ada persoalan. Nampaknya semua ni jelas hari ni Ustaz. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada semua rakan-rakan kita yang ada ni dalam ruangan ini. Tapi mohon tunggu sekejap, kita bergambar bersama. Sebelum kita tamatkan sesi ini, silakan semua sekali rakan-rakan kita untuk kita bergambar bersama. Silakan untuk buka video anda semua sekali. Pakai tudung, yang tak pakai tudung tu jangan terus buka foto. Terima kasih rakan-rakan, ramai ada kat sini rupanya. Lebih daripada 100, alhamdulillah pada hari ini. Silakan rakan-rakan untuk bukakan video anda masing-masing dan bersedia untuk kita sesi berfoto kenangan secara bersama. Silakan Encik Ateng. Okey, 1, 2, 3. Senyum. Okey, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih senyuman anda cukup manis pada hari ini. Ada yang bertongkat dagu lah, macam-macam kan. Jadi alhamdulillah itu merupakan satu orang kata kerjasama yang cukup baik pada anda semua. Daripada pihak Jabatan Kejuruteraan Awam mengucapkan sejuta ataupun lebih daripada berjuta-juta terima kasih lah kepada rakan-rakan sekalian di atas kesudian untuk bersama kita pada hari ini. Jadi Ustaz Amri, terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama insya-Allah. Sama-sama insya-Allah. Mana tahu dia masa akan datang kita boleh jumpa lagi dalam tajuk-tajuk yang lain pula yang boleh Ustaz berkongsi bersama kita semua. Boleh. Jadi insya-Allah hadirin sekalian, tamat di sini saja perjumpaan kita. Semoga Allah memberkati kita, memberikan kebaikan buat kita, lebih-lebih lagi di hari Jumaat yang cukup mulia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih insya-Allah.